kita ingat kembali sewaktu persidangan parlimen dibuka. Waktu kerajaan Perikatan Nasional sudah menjadi kerajaan. Apa nasihat yang di Pertuan Agong? Saya masih ingat pada masa itu Agung menitahkan agar kepada kerajaan, baik di peringkat kerajaan persekutuan dan negeri, Agung sebut jelas di sana, jangan heret rakyat ke kancah politik yang tidak menentu. Jadi pada masa itu saya rasa rakyat Malaysia pun nampak pada ketika negeri-negeri, termasuk negeri Sabah, kita telah Datuk Syafiee pada masa itu saya masih ingat lagi dia isu statement, dia cakap no, we don't have a problem, we will cooperate together with federal government in the issue with regards to the people welfare. Lagi-lagi pasal isu COVID. Kita telah nyatakan, Datuk Syafiee telah nyatakan sebagai ketua pada masa itu, we will talk together with federal government, but not politically. Politically we stand with our principle. Kita, because pada ketika kita berhadapan dengan pilihan raya umum, kita menentang UMNO dan Barisan Nasional. Dan bila Perikatan Nasional membentuk kerajaan, mereka membentuk kerajaan bersama dengan UMNO, dan kita memilih untuk kekal kepada prinsip kita. Bahwa kita pada masa itu menentang UMNO dan Barisan Nasional. Jadi kita kekal berprinsip. Jadi balik kepada apa yang dititahkan oleh Agung. Kalau tuan-tuan ingat pada masa itu, Agung very specifically sebut. Dia sebut, dia tekankan dalam ucapan dia, jangan heret rakyat ke kancah politik yang tidak menentu. Apa berlaku? Apa yang kerajaan Perikatan buat? Mereka pergi negeri-negeri yang diperintah oleh kerajaan Pakatan Harapan. Mereka tukar kerajaan negeri. Betul. Hingga mengakibatkan bila Datuk Syafiee nampak Johor jatuh, Perak jatuh, Melaka jatuh. Melalui proses mereka beli YB ini. Betul. Dan apabila sampai ke negeri Sabah, kalau Datuk Syafiee selaku pemimpin pada masa itu, dia terpaksa bersedia dia. Dia terpaksa bersedia, dia bagi tahu, okey, kalau berlaku gerakan mereka ini, mereka tidak fokus kepada isu COVID, maka mau tidak mau terpaksa dia bubarkan pilihan raya untuk memberi peluang untuk memilih. Dan itu yang berlaku. To be fair, rakyat membuat pilihan dan JRS hari ini memerintah. Tapi hukum karma hukum karma. Itu yang saya sebutkan. Masa kita dahulu, mereka cakap, kenapa tidak serahkan? Sudah tahu tidak ada nombor, kenapa tidak serahkan? Nah sekarang balik kepada mereka. Apa sebab darurat dikuat-kuasakan? Pada ketika Perikatan Nasional tahu mereka tidak mempunyai nombor, pada ketika diumumkan pelaksanaan darurat, di sebelah pagi, 2 ahli parlimen daripada UMNO mengumumkan menarik sokongan terhadap Perikatan Nasional. Dan saya dimaklumkanlah pada masa itu ada beberapa orang lagi yang bercadang untuk menarik sokongan terhadap Perikatan Nasional. Jadi kalau benar mereka ini konsisten terhadap prinsip mereka, kalau sudah tidak tahu nombor, sudah tidak ada nombor, kenapa bubarkan? Jadi saya ingin tanya balik kepada mereka ini, penyokong Perikatan Nasional, sudah tahu tidak ada nombor, kenapa buat darurat? Bukalah parlimen kalau betul-betul, serahkanlah. Kalau sudah tidak ada nombor, serahkanlah kepada yang mendapat nombor, mendapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen. Tapi retorik yang mereka sebut, kenapa Datuk Syafiee tidak serah? Kenapa pilihan raya? Tapi kalau mereka boleh, bila mereka tidak ada nombor, ada gerakan untuk menjatuhkan Perikatan Nasional. Kenapa fokus kepada politik? Sekarang musim COVID. Masa mereka dulu ambil kerajaan negeri? Perak, negeri Melaka, negeri Johor. Bukankah COVID juga masa itu berlaku? Betul. Kenapa mereka ambil? Termasuk di negeri Sabah. Kalau mereka tuduh kita penyebab COVID sebab kita adakan pilihan raya, sekarang serahkanlah. Buka parlimen. Kita cabar kepada Perikatan Nasional, buka parlimen. Buka parlimen, kita mau tengok ada tidak nombor Perikatan Nasional. I'm quite sure. Saya cakap pada malam ini, Perikatan Nasional as good as dead. So itulah komen saya, Din, untuk menjawab hujah yang mereka sebut ini, kononnya kita lah penyebab COVID. Dulu waktu warisan menjadi kerajaan, kes COVID single digit saja. We managed to control COVID. Tapi disebabkan oleh kemaru yang mereka sebut kemaru kuasa ini, mereka ingin juga memegang kerajaan negeri, mereka paksa kita untuk sokong mereka. Saya masih ingat lagi dahulu ubutan mereka. Kalau kita tidak sokong Perikatan Nasional, mereka akan kacau negeri Sabah. Which eventually, macam saya sebutkan di awal tadi, we are willing to lose our state government because kita kekal berprinsip. Kita tidak mau dibeli. Karena kita mempertahankan prinsip asas kita. Why warisan
menjadi kerajaan pada masa itu karena rakyat menolak UMNO dan Barisan Nasional. Dan bagaimana mungkin kita duduk semeja bermesyuarat dengan orang yang kita lawan dulu. Dan sebab itulah kita maklumkan kepada Tan Sri Mahyudin pada masa itu, kita tidak akan ikut. If you want us to support you, offer us something that we will not refuse. Apa dia? Jawaban dia simpel, saya sudah sebut di awalan tadi. Serahkan apa yang sepatutnya menjadi hak kami. Tuntutan rakyat negeri Sabah, tuntutan Sabah terhadap hak-haknya. Kalau itu mereka sanggup tunaikan immediately. Tidak mau lagi ada jawatan kuasa, tidak mau lagi ada jawatan kuasa sana, jawatan kuasa sini. Dan sejak zaman 30 tahun yang lepas, if you can fulfill our dream, you know, what is supposed to be our right, immediately, we will be very stupid not to support. Betul ke tidak? Betul. Don't offer us jawatan, bukan jawatan kami kejar, bukannya pangkat, bukan duit yang kami perjuangkan. Kalau pangkat dan kedudukan yang menjadi keutamaan kita, saya ingin nyatakanlah kepada penyokong-penyokong STA ni, kempunan mereka menjadi menteri kalau warisan ni ikut sama Perikatan Nasional. Saya mau sebut malam ini, Din. Betul. Kalau kita ni pangkat kedudukan menjadi keutamaan, saya menyatakanlah kepada Dr. Jeffrey, tidak merasa dia timbalan menteri, tidak merasa dia timbalan ketua menteri. Betul ke tidak? Betul. Ya. I'm quite sure, Tan Sri Mahyudin pun ada sebut, Shafie is like a brother to me. Kalau kita sokong Tan Sri Mahyudin, Din, tidak merasa mereka menteri. Kira ni macam bagi chance lah, gitu kan. Jadi tadi YB sebut kerajaan gagal. Bila YB sebut tadi kerajaan gagal, saya tengok di sini komen semua kerajaan gagal, semua kerajaan gagal, semua komen kerajaan gagal. Jadi kes hari ini meningkat 4,000 kes beberapa hari, 3,000 kita tidak dengar, sudah 2,000 apa semua ni. Puncanya adalah kerana kerajaan hari ini gagal dalam menguruskan kes COVID. Jadi Datuk, kita sudah bincang dalam negara ini, isu-isu dalam negara, mungkin kita sentuh sedikit yang berlaku di negara luar, di Palestin. Hari ini kita tengok pembantaian sekali lagi di Gaza, ya, di mana kita tengok ramai umat Islam, bahkan ada juga yang bukan Islam. Hari ini saya tengok di media sosial juga peningkatan kematian akibat peperangan yang berlaku, dan saya tidak mau sentuh tentang isu yang berlaku. Kita boleh tengok, cuma respon kerajaan Malaysia ni, Datuk, saya bingung sikit, Datuk. Silakan. Well, Din, Palestin ini merupakan satu negara yang terlalu dekat dengan hati rakyat Malaysia. Ya, betul. Dan saya di antara individu yang pernah satu ketika lah, zaman UMNO dulu, saya pernah menyertai misi bantuan ke Gaza bersama dengan Datuk Seri Aziz Rahim lah pada masa itu. Dan saya berpeluang untuk walaupun kita tidak berjaya masuk ke tengah-tengah Palestin pada masa itu, tapi kita berada di sempadan dan melihat mangsa-mangsa serangan tentera Israel pada masa itulah. Jadi Israel ini Palestin ini merupakan satu negara yang of course memang dekat dengan hati rakyat Malaysia, dan kita amat bersimpati dan menyokong perjuangan rakyat Palestin untuk mempertahankan tanah mereka. Jadi berkisar kepada respon kerajaan Malaysia, ya menjadi satu trending juga. Saya dimaklumkan ada viral dalam media sosial yang mana Tan Sri Mahyudin mengumumkan bantuan emas kepada rakyat Palestin. Ya, of course, pada saya mungkin setiap bantuan yang diterima daripada mana-mana pihak, I'm quite sure rakyat Palestin akan menghargai lah. Lebih-lebih lagi ianya datang daripada negara seperti Malaysia ini yang banyak memberikan sokongan kepada mereka. Cumanya ialah saya setuju juga dengan pandangan-pandangan para netizen yang mengatakan apakah berdaya kerajaan Perikatan Nasional bagi emas ni. Orang berhadapan dengan peluru, Din. Orang berhadapan dengan peluru, orang berhadapan dengan bom. Tak ada masa mereka nak memasang emas ni. Kan? Jadi pada saya ialah sumbangan patut diberikan kepada perkara-perkara yang mereka lebih, mungkin bantuan perubatan, makanan dan sebagainya. Betul. Ini yang lebih utama pada mereka. Dan kita berharap agar kerajaan Malaysia bila menyentuh tentang Palestin ini, Israel pun telah menyenaraikan kita di antara negara yang memberi latihan, dan ini saya yakin polis diraja Malaysia akan mengambil tindakan sewajarnya untuk memastikan setiap ancaman yang datang, termasuk juga daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh para pemimpin Israel. Ini perlu kita ambil secara serius kerana ini bukan barang mainan, Din. Betul. Jadi kerajaan Malaysia perlu
tegas dalam hal ini, perlu alert dalam hal ini, dan kita selaku rakyat Malaysia juga perlu bersedia. Kerana yalah, negara Israel ini bukan kita tidak tahu, dia merupakan satu negara yang bulldoze setiap peraturan dan undang-undang yang ada di dunia ini. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu itu hanya sebagai satu pertubuhan saja, tetapi apa juga solusi yang dikeluarkan oleh pertubuhan ini nampak gayanya tidak diendahkan oleh Israel. Jadi pada pandangan saya, kita selaku negara bukan saja memberi sokongan moral kepada mereka ini, kepada negara Palestin, tetapi juga keperluan-keperluan asas yang jauh lebih penting.